Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama dalam segmen Tazkirah kita kali ini. Seperti kita telah pun berigakan sebentar tadi, satu topik yang cukup menarik apa yang kita ni untuk bersama dengan kita juga berada sambutan di Hilal Hijrah. Sambutan Hilal Hijrah untuk tahun ini, tahun 1448 Hijrah, yang akan kita bawakan berkenaan dengan kurangkan rasa mengeluh, lebihkan rasa syukur. Sudah pun bersama dengan kita di studio Jubilee Emas pada pagi ini Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashid bin Supari selaku pegawai agama bersama dengan kita di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Kita apa khabar hari ini? Alhamdulillah, kita berdua sihat. Belum kita terlambat ni untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru hijrah ni. Belum. Selamat menyambut tahun hijrah kembali juga kepada Ustaz Jadi memang satu tajuk yang memang kita ni dekat dengan kita ni, memandangkan kita 2 hari yang lalu kita telah pun masuki 1 Muharram 1448 Hijrah. Jadi memang kalau bersebut-sebut Ustaz mengenai dengan hijrah ni, seperti yang telah pun kita nyatakan dan kita ada juga mendengarkan melalui intisari khutbah Jumaat yang telah pun dikongsikan pada Jumaat lepas yang mana penghijrahan itu bukan sahaja penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat. Betul. Jadi memang ada juga ada kaitannya dengan kehidupan kita ni seharian. Jadi tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, kurangkan rasa mengeluh, lebihkan rasa syukur. Jadi mengapa kita ni mudah mengeluh walaupun sebenarnya hidup kita ni penuh dengan pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dapat dikupas sedikit mengenainya sebagai mukadimah. Alhamdulillah. Terima kasih Mahirah dan Ramizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Yang saya hormati Mahirah serta Ramizah dan para penonton, mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu lagi dalam segmen Tazkirah insya-Allah pada hari ini. Dan kita ni akan sama-sama membincangkan, rasa-rasanya memanglah satu topik ataupun satu tajuk bagi saya yang amat dekat dengan kehidupan kita ni iaitu mengenai dengan kurangkan rasa mengeluh, lebihkan rasa syukur. Jadi bila kita ni perhatikan, memang sebenarnya tanpa kita ni sedari betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ni. Satu di antaranya nikmat kita ni boleh hidup, kan? Kita ni boleh menikmati suasana awal tahun baru Hijrah 1448 Kita ni boleh bernafas, kita ni masih sihat walafiat insya-Allah. Betul. Kemudian macam-macam nikmat lah yang boleh kita ni rasakan, makan nyaman dan sebagainya. Tadi minum sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat kan? Alhamdulillah. Nah, dengan tadi mengatakan Alhamdulillah pun sudah, itu merupakan nikmat. Betul. Tapi biasalah manusia ni dalam Quran pun sendiri bercerita yang mana kita ni memang suka mengeluh. Betul. Kan? Kadang-kadang cuaca panas, komplain. Cuaca hujan, komplain juga. Kemudian kalau ada media sosial, ada wifi di rumah, komplain pasal lagging. Dah ada wifi, komplain juga. Betul. Kan? Kalau kerja, Alhamdulillah dapat gaji kan. Tapi kalau kerja itu terlalu banyak, komplain. Dah ada kerja, komplain juga. Itulah hakikatnya kita ni kan. Jadi kalau kita ni nampak di sini, sebenarnya bukan sebab nikmat itu semakin sedikit, malah tanpa kita ni sedari, nikmat kita ni semakin bertambah. Tapi kenapa kita ni mengeluh? Disebabkan oleh kerana kurangnya kita ni bersyukur. Betul. Dan apabila kita ni berhenti menghitung apa yang nadarah diri kita ni, insya-Allah itulah mulanya kita ni akan bersyukur. Jadi untuk menjawab soalan tadi itu sebagai mukadimah kita ni, mengapa kita ni mudah mengeluh? Yang pertama ialah sebab kerana kita ni terlalu fokus kepada apa yang belum kita ni ada. Padahal yang kita ni ada tu sebenarnya sudah banyak. Yang belum kita ni ada tu kadang-kadang sedikit saja tu. Dan selalunya lah kalau zaman sekarang ni ujiannya media sosial. Ini baru saja orang habis cuti sekolah. Dan mungkin disebabkan kita ni terlalu banyak scroll media sosial, tadi nampak orang belayar,
orang beli kereta baru, orang beli rumah baru dan sebagainya. Semua kan ikut. Jadi kita ni rasa kita ni tu ada terdapat benda tu. Jadi mengeluh kita ni. Oh, ya bolehlah belayar ke Mirik. Contohlah, jauh Mirik tu benarnya. Contohlah, ya bolehlah kan, ya bolehlah dan sebagainya. Jadi mulalah mengeluh. Padahal negara kita di sendiri banyakkan diaga. Betul. Kan di Temburong itu saja. Banyakkan diaga di KB dan sebagainya. Hari itu cuti sekolah bawa anak melawat KB. Siok punya KB ni kan, area-area Syria dan sebagainya. Itu yang pertama, terlalu fokus kepada apa yang kita ni belum ada. Kemudian yang kedua ialah sering membandingkan diri dengan orang lain. Bah ni sama je ni, kurang lebih je ni. Nombor ketinggalan. Nyaman je sushi dimakannya tu. Aku nasi lemak pun payah ya, contohlah. Contoh saya kan. Sekarang kalau saya cakap lebih spesifik, sekarang ada yang terasa payah juga. Tapi pandai, adalah dapatlah kita difikirkan. Kita ni selalu mengompare diri kita ni sama orang lain, bah. Kan? Sebab tu Nabi pernah bersabda, lebih kurang macam ni. Lihatlah orang yang berada di bawah kita ni. Betul. Jangan tadi lihat orang yang di atas kita ni. Sebab apabila kita ni melihat orang yang berada kedudukannya di bawah kita ni, kita ni akan bersyukur. Betul. Kan, contohlah ni, contoh sajalah dalam realiti kehidupan kita ni. Orang yang bekerja. Kan mula-mula dapat kerja dalam sebulan ke 6 bulan tu semangat dia datang kerja tu. Kan 7.45 kerja kan, dia datang pukul 7 sudah dipakai kereta. Contohlah. Kan, tapi kenapa sudah 6 bulan, sudah setahun, makin akhir dia datang, mungkin ada semangat dan sebagainya. Mungkin sebab ia merasa beban. Tapi cuba tadi kandang balik, berapa ramai orang yang di luar sana anda bekerja. Betul. Kan tadi melihat orang yang di bawah kita ni tu, bah. Kan kita ni alhamdulillah dapat kerja, ada gaji 2 kali terima sebulan. Tapi cuba kita ni bayangkan orang yang di luar sana yang payah mencari kerja. Ada yang turun naik SPA tu kan, sampai beratusan kali sampai ni belum dapat kan. Jadi itulah bila kita ni melihat orang yang berada di bawah kita ni, insya-Allah kita ni akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tapi kalau kita ni melihat orang yang berada di atas kita ni, itulah kadang-kadang membuatkan kita ni mengeluh. Ya cuma ni sebenarnya boleh kita ni lihat apa yang ada di atas kita ni. Kalau sekiranya timbul sesombong dalam hati kita ni. Kan kalau ada sombong dalam hati kita ni, baru tadi melangui di atas ada lagi orang hebat, bah. Ujungnya Allah lagi hebat, bah, daripada kita ni. Kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah terpengaruh dengan gambaran sempurna di media sosial. Jadi tadi percaya kadang-kadang ialah tu disebabkan oleh terpengaruh, tadi lihatkan, oi bahagia hidup orang ni. Tadi lihat dia selalu post macam-macam lah dalam media sosial ni kan. Jadi kita ni sebagai orang yang melihat akaun orang lain ni jangan tadi ambil habis. Kan jangan tadi apanya orang kita ni terpengaruh lah dengan apa yang ada tu kan. Mentau gambar Google dia ambilnya contohlah. AI dan sebagainya. Kemudian yang keempat ialah lupa menghargai nikmat yang sudah ada. Betul tadi bangun tidur katakan alhamdulillah. Sebab apa mengatakan alhamdulillah? Sebab ada yang tidur dia bangun-bangun. Ada kan yang meninggal tidur dan sebagainya. Jadi itu paling simple, bangun daripada tidur katakanlah alhamdulillah kan. Habis tadi makan katakanlah alhamdulillah. Itulah di antara kenapa puncak kita ni banyak mengeluh. Wallahu alam. Alhamdulillah. Jadi ada 4 sebetulnya ya Ustaz ya. Ada 4. Dan kalau kita rumuskan juga banyak kita berbicara mengenai dengan rasa syukur. Kalau rasa syukur ini sebetulnya ianya dapat membawa ketenangan. Bagaimana untuk kita ni melihat syukur itu membawa ketenangan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ramizaha. Kalau kita diperhatikan memang dalam Al-Quran surah Ibrahim pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita ni perhatikan memang di sana Allah Subhanahu wa taala ada mention kalau sekiranya kita ni bersyukur kata Allah akan tambah lagi nikmat itu. Kalau sekiranya kita ni kufur terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, maka tunggulah azab yang sangat pedih nanti kata Allah Subhanahu wa taala, azab yang sangat keras. Itulah orang yang bersyukur. Jadi bila kita ni bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah, itu melalui lisan kita ni. Kalau kita ni bersyukur melalui perbuatan, contohnya apa? Dengan sembahyang kita ni, dengan kita ni melakukan kebaikan kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu dari segi perbuatan. Dari hati kita ni pun perlu syukur juga. Bila kita ni dapat nikmat, contohlah pernah kena lanjam makan murtabak.
Pernah. Contoh lah kan. Alhamdulillah pernah Ustaz. Spontan benar saudara. Contoh lah kan. Kalau lagi Martabak makan lagi tu. martabak, kan teh tarik India dan sebagainya. Mana-mana lah. Kan sepatutnya bila orang belanja kita ni satu katakan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah kerana menghantar orang tersebut memberikan aku makanan, minuman dan sebagainya. Tapi jangan lupa hati kita ni pun mesti mengatakan macam itu juga. Dan kadang Kan, Alhamdulillah Allah ni memahami rupanya. Allah tahu aku ni ada duit hari ni mana je contoh lah kan. Atau di antara 3 cara mensyukuri melalui hati, melalui lisan kita ni mengatakan Alhamdulillah, melalui perbuatan. Jadi apabila kita ni bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Dan kita ni jangan fikir bila kita ni sabut nikmat, bentuk nikmat itu duit saja, bukan. Sebenarnya bila sebut nikmat, nikmat ini banyak maksudnya. Betul. Boleh jadi nikmat itu kesihatan, kan? Bila kita ni malar bersedekah, Allah bagi kita ni sihat. Bila kita ni malar mengaji Al-Quran, Allah bagi kita ni keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia. Bila kita ni selalu jaga sembahyang kita ni, Allah tambah lagi nikmat itu melalui keberkatan masa kita ni, keberkatan rezeki kita ni, bertambahnya baik kita ni punya akhlak dan sebagainya. Dan bagi saya, ni pandangan saya sendirilah, di antara banyak-banyak nikmat, nikmat yang paling mahal bagi saya sendiri ialah ketenangan, bah. betul. Lain ni orang tenangan ni. Sama ada pendapatannya damit ataupun basar, kan? Masanya sempit ataupun lapang. Bila ia ada rasa tenang, ia tenang bah, lain kan? Dan ketenangan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Ramizah, kalau sekiranya ingat saja apa-apa pun yang terjadi dalam kehidupan kita ni, janganlah kita ni mengeluh. Itu saja. Banyakkan bersabar. Saya cerita saya lah. Masa saya belajar di Mesir dulu, kan selalunya kalau petang orang bekerja macam biasa, macam kita ni juga. Dan malam ada orang melakukan part time itu bah. Jadi pernah sekali itu naik taksi sama kawan-kawan. Tiba-tiba saya tanyalah apa sebenarnya full time job driver taksi itu kan. Saya tanya ke dia, rupa-rupanya full time jobnya itu pensyarah wah. Dia pensyarah. Pun mengambil part time Part lagi. time job. Saya tanya kan, kita sudah jadi pensyarah, tahulah gaji pensyarah berapa dan sebagainya. Cukuplah istilahnya kan, Alhamdulillah. Tapi kenapa kita mengambil jadi driver taksi malam-malaman ni? Dia beritahu kan di Mesir katanya selalu harga barang tu naik. Kalau kita ni di Brunei mungkin setahun sekali. Kalau di Mesir ya berapa bulan naik, macam tu bah. Jadi katanya kan harga di Mesir ni barang-barangnya selalu naik. Dia akan mengeluh untuk apanya? Itulah tu saya ingat kalau akan komplain arah government untuk apa katanya. Daripada banyak komplainnya, baik aku berusaha cari side income. So jadi penyelesaian masalahku. Harga barang naik tapi aku ada side income. Jadi daripada side income ku itu kan mengcover harga barang-barang yang naik itu katanya. Jadi saya sampai sekarang ni saya ingatlah. Bagus. Pengajaran yang Bayangkan seorang pensyarah. Ya artinya apa tu? Ya bukan hanya setakat cakap arah studennya, tapi ia sendiri membuat bah benda tu. Apa ada istilahnya ni, walk the talk. Jalankan apa yang dikatakan itu bah. Itulah istilahnya. Wallahu a'lam Ramizah. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau kita berhenti sejenak ya, kita ni nikmat yang Allah berikan itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada apapun cabaran dan juga ujian yang kita ni hadapi. Memang betul apa yang telah pun dinyatakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya antara merupakan contoh terbaik dalam mensyukuri nikmat Allah walaupun menghadapi pelbagai ujian. Jadi kalau dapat juga Ustaz mengongsikan apakah mungkin pengajaran terbesar yang boleh kita ambil daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma hidayatan ila shawab. Terima kasih Mahirah. Memang kalau kita ni perhatikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang insan yang hebat. Betul. Dari damit sudah baginda Rasulullah ni anak yatim bah. Malam pergi lahir ayahnya sudah meninggal. Kemudian ibunya meninggal. Kemudian yang menjaga ke dia meninggal. Makin besar jadi nabi kena hina lagi dan sebagainya. Kemudian menanggung macam-macam ujian dalam kehidupan. Tapi tidak kita ni pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab sirah yang diceritakan baginda Rasulullah mengeluh. Kenapa kan ya Allah engkau mentakdirkan aku tidak ada bapa tidak ada mama ni ya Allah. Kan ketika uncle baginda Rasulullah meninggal, sudahlah bapa mama pun ada, kau matikan lagi. Nada pernah tadi mendengar bah. Hatta ketika baginda Rasulullah pernah balik ke rumah tidak ada makanan. Ditanya isteri baginda Rasulullah, Aisyah, adakah makanan di rumah ni? Kata Aisyah, tidak adanya.
mana ada baginda Rasulullah apalah punya isteri. Mana ada baginda Rasulullah cuma tu kan. Apa jawapan baginda Rasulullah? Bakalina puasa tu harian ni. Cantik je tu kan. Tadi lihat kehebatan baginda Rasulullah ni pun diduplikat oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Kan ini kelurusan cerita pasal hijrah lah sedikit. Bayangkan kalau kita ni yang berada di tempat Sayyidina Ali. Kan sebelum hijrah tu baginda Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali menyamar jadi ke dia, belimpang arah katilnya. Kan tapi kalau dipikirkan, kalau kita ni jadi Sayyidina Ali, kita ni kan berfikir ada risiko mati mana? Ya, betul. Kan, dia mau, kita mau. Mana kepayah kan kita ni macam fikir kalau kena tabak macam mana? Sebab orang musyrikin masa tu yang mengepung 40 orang macam itu. Dan ada 11 orang yang diupah untuk membunuh spesifik kan, yang hebat-hebat dan sebagainya. Kalau kita ni yang berada di tempat Ali, mungkin kita ni mengeluh. Kenapa aku dipilih? Kenapa Hindu Umar? Kenapa Indah Abu Bakar? Ia lebih kuat. Mungkin dapat jadi ninja ke apa. Kau ni apa jangan contoh lah kan. Tapi bayangkan, satu, kemudian tadi belajar daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar boleh saja mengeluh sebenarnya. Dengan ni baginda Rasulullah perjalanan 400 lebih kilometer. Ulang alik ke Miri betul. Bayangkan, kalau kita ni dari bandar ke Miri, paling-paling sampai sana 110 kilometer. 4 kali sanggup, 4 kali jalan kaki, bukan ke unta. Contohlah kan. Mana ada pernah Sayyidina Abu Bakar mengeluh? Kan anak-anak keluarga Sayyidina Abu Bakar yang membantu sepanjang perjalanan hijrah, dia pernah mengeluh padahal mana ada upah pun. Kan kita ni kadang-kadang baru sikit tu upah je. Contohlah, upah aku tadi tu. Contohlah. Itu baru daripada sahabat Salman Al-Farisi mungkin kita ni pernah mendengar kan ia kan mencari apa agama yang sebenar kan dulu Majusi agamanya. Jadi Salman Al-Farisi ni kan mau mencari siapa Tuhan yang sebenar. Jadi ia belajar arah agama lain, kena tipu balik sampai 4-5 kali kena tipu. Pernah kan mengeluh? Tidak pernah. Tapi ia berusaha ujungnya jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur. Malah lebih jauh daripada syukur. Sebab dijanjikan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu apabila kita ni belajar daripada sirah baginda Rasulullah, pernah sekali tu ditegur baginda Rasulullah, kenapa lagi kau bangun qiyamul lail ni sembahyang awal pagi ni, kenapa sedangkan sudah dijamin dosa munada, syurga pun jelas sudah, tapi kenapa kau masih mengerjakan sembahyang? Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa simpel saja jawapan baginda Rasulullah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Kan jadi itu menunjukkan bahawa orang yang sentiasa menjaga solatnya adalah mereka yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga kalau dalam sembahyang sunat duha kan, sembahyang sunat duha tu dilakukan pagi-pagi macam ni. Sembahyang sunat duha tu bukanlah artinya kita ni mohon Allah tambah rezeki kita ni. Bukan hanya setakat di sana tu. Tapi sebenarnya dalam sembahyang sunat duha tu kita ni banyak berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih kerana memberikan aku macam-macam nikmat sebelum-sebelum mandi kemarin bahari. Tapi dalam sembahyang duha tu ketika kita ni berdoa, kita ni mohon juga Allah kurniakan lagi nikmat selepas ni. Jadi itulah di antara cara terbaik untuk kita ni menunjukkan rasa syukur kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah solat kita ni, dan kalau dapat bukan hanya setakat amalan fardu, kan kita ni lakukan juga amalan-amalan sunat yang lain. Wallahu alam. Ya, alhamdulillah. Jadi bayangkan saja ya, kita ni pun sekadar hamba yang kerdil ya. Jadi ya, kenapa kalau sekiranya kita ni lalai dan tidak mensyukuri segala nikmat yang telah pun Allah kurniakan kepada kita ni, Ramiza. Betul sekali, Mahira. Dan kalau kita melihat juga ada setengah daripada individu tersebut tidak mengetahui yang ianya sudah hilang rasa syukur. Tidak tahu apa syukur itu. Dan kalau Ustaz dapat menerangkan apa sebetulnya tanda-tanda seorang itu sudah mula kehilangan rasa syukur ataupun tidak mengetahui apa syukur itu, bagaimana? Alhamdulillah, ini kongsian secara ringkas sajalah. Macam penyakit juga, kalau orang itu sakit ada tanda-tandanya dan sebagainya. Kan ada masalah kewangan pun ada tanda-tandanya dan sebagainya. Jadi kalau dalam perkara syukuran ni pun ada tanda-tandanya. Macam mana kita ni kan mau tahu diri kita ni itu kurang bersyukur ke tidak? Yang pertama ialah kita ni mudah merungut. Tu nak mudah mengusut, baru sikit ngusut ya. Panas mana terpayung tadi contohlah kan. Macam-macam lah mudah merungut. Yang kedua ialah kita ni sentiasa melihat kekurangan. Padahal ada kelebihan kita ni. Cuma disebabkan oleh kita ini indah bersyukur, kurang bersyukur, jadi kita cuma nampak kekurangan saja. Kelebihan ada samalah. Kalau kita ni sama pasangan kita ni malar marahi pasangan, padahal pasangan itu ada kelebihannya, tapi kita difokus arah kekurangannya. Kemudian apa lagi, jarang menyebut alhamdulillah. Ataupun di antara tanda-tanda tu lagi, kan bila orang belanja
dah ada cakap apa-apa. Yang itu ya. Contohlah kan. Contohnya cakap alhamdulillah. Apa-apanya kasih, alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Kemudian yang keempat ialah menggunakan nikmat pada perkara yang tidak bermanfaat. Allah bagi sihat, menjudi terpulang. Contoh, pula ada di sini tu kali ya. Contohlah, Allah bagi duit macam-macam, lain pelang dibelinya, lain pelang digunakannya. Kenapa ia berinfak, kenapa ia payah-payahkan bersedekah dan sebagainya. Allah bagi kepandaian, kepintaran dari segi ilmu, show off dia pulang ke dia, bukan untuk membantu orang lain. Bila orang bertanya hukum sebagai contoh, kan orang tanya, Ustaz apa hukumnya? Entahnya. Dah dia tahu. Itu bahaya tu. Itulah di antara tanda-tanda mereka yang orang kurang memiliki rasa syukur dalam dirinya. Jadi sebenarnya bukannya ni teguran untuk diri sendiri, jualan nasihat untuk diri sendiri dan nasihat untuk ketani juga. Satu ketani mesti sadarlah bila ada tanda-tanda ni, lakas-lakas ketani ubah diri ketani kepada yang lebih baik. Jadilah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mensyukuri nikmatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, betul, itulah ya. Kalau kita ni fokus kepada kekurangan dan juga kesusahan, pastinya setiap perkara yang berjalan itu memang tidak seperti yang diharapkan. Jadi itulah sepentingnya untuk kita ni terbitkan rasa syukur itu supaya kita ni lebih tenang. Jadi kalau kita boleh tahu juga Ustaz, antara langkah-langkah praktikal yang mungkin boleh diamalkan oleh masyarakat untuk mengurangkan keluhan dan juga membina budaya syukur dalam kehidupan seharian ini. Alhamdulillah, insyaAllah ada beberapa langkah yang saya akan kongsikan, Mahirah. InsyaAllah dalam 5 langkah yang perlu kita ni lakukan supaya melatih diri kita ni sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah kita ni mesti sedar bahawa setiap hari sebenarnya kita ni dipenuhi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita ni hidup, kita ni boleh bernafas, kita ni boleh makan minum, kita ni boleh bergaul, berjumpa, silaturahim dan sebagainya, itu merupakan nikmat daripada Allah. Kemudian yang kedua ialah biasakan menyebut alhamdulillah. Kan kalau duit hilang boleh kita ni cakap alhamdulillah. Boleh? Boleh. Benar. Ya, contohlah kan. Rezeki kan ada hadisnya tu kan, kalau ditimpa musibah, kalau sekiranya kita ni mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah kan binakan kita ni satu rumah Baitul Hamd namanya di dalam syurga. Tu baru sekali tu. Kan kalau duit hilang, contoh kan, kalau duit ni hilang 100, janganlah kita ni marah-marah, sumpah-sumpah dan sebagainya. Katakanlah alhamdulillah, pasti ni Allah kan ganti dengan yang lebih baik. Kan kereta rusak, nemu di start, alhamdulillah. Boleh kita. Tapi cubalah alhamdulillah. Atau di antaranya maksud saya di sini bukan hanya ketika kita ni dikurniakan kesenangan, tapi ketika kita ni dikurniakan kesusahan pun kita ni harus katakan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ialah kurangkan membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian yang keempat ialah lihat ujian itu sebagai peluang untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah. Jadi apabila kita ni diuji dalam kehidupan, kita ni mesti percaya bahawa Allah rindu kita ni, itu saja. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh kita ni terlalu jauh sudah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lupakan Allah dan sebagainya. Jadi Allah bagi ujian. Tujuannya Allah bagi ujian itu ialah supaya kita ni ingat Allah. Kan selalu itu. Kalau sihat jarang mengucapkan Allah. Tapi sudah demam panas, Allahnya keluarlah. Kita ni mencari. Ya Allah, sakit gigiku, ya Allah, sakit kepalaku ni, ya Allah. Kan? Itulah. Kemudian yang kelima ialah ini di antara aktiviti yang pernah kami lakukan lah. Catat 3 perkara yang kita ni syukuri setiap hari. Kalau kami dulu pernah 5. Kan jadi setiap tidur sediakan buku 555, bukan buku nagih hutang dah. Tapi itulah buku paling senang kan, buku yang damit betul. Payahlah buku bahasa Arab tu kan. Jadi balik buku macam apa yang damit-damit tu. Kemudian setiap malam sebelum tadi tidur cuba tadi catat 3 ataupun 5 perkara yang tadi syukuri. Alhamdulillah hari ini dapat sembahyang on time semua sekali 5 waktu. Alhamdulillah hari ini makanan ayam masak ni kan. Sushi tu. Tapi buat sana salmannya cook tu. Contohlah kan. Jadi banyak perkara yang kita disyukuri. Sebab apa? Kalau sehari mungkin kita tidak nampak. Betul. Tapi cuba bayangkan kalau sekiranya kita buat 5 syukur setiap hari, 30 hari sudah jadi berapa? 150. Betul. Kemudian kalau 2 bulan sudah jadi 300. Jadi tujuannya Mahirah tu bila kita ni ada rasa yang bersyukur, buka balik tu buku tu. Buka balik buku tu, rupanya
yang Banyak. kundi syukur ini satu dua hanya. Rupanya nikmat yang Allah kurniakan setakat ini. Itu yang baru tadi catat tu. Betul. Banyak rupanya. Wallahu a'lam. Itulah di antara cara betul. praktikal lah yang boleh kita Betul, lakukan. betul sekali, saya setuju. Jadi itu barangkali mungkin nikmat yang kita ni nampak. Bayangkan saja nikmat yang Allah kurnia kepada kita ni yang kita ni dah nampak tu. Lagi banyak. Betul. Jadi lebih kurang 3 minit sebetulnya kita lagi Ada masa lagi dalam rupanya. Ada masa. Masya Allah. mungkin kurang daripada 1 minit Ustaz untuk kesimpulannya. Silakan. Nikmat masa ni Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebagai kesimpulan kita ni, marilah sama-sama kita ni merenung dengan apa yang disampaikan, apa yang tadi bincangkan tadi ni. Jadi sebagai kesimpulannya ialah kurangkan mengeluh. Satu paling penting tu bila jangan banyak mengeluh. Betul. Kadang-kadang itu tu disebabkan kita ni terlalu banyak mengeluh, kita ni tidak bersyukur. Kemudian yang kedua ialah lebihkan syukur. Walau apapun yang terjadi, baik buruk dalam kehidupan kita ni, syukurlah kita ni. Apabila kita dapat rezeki, alhamdulillah. Apabila kita dapat musibah pun alhamdulillah. Percayalah ada hikmah di sebaliknya. Saya selalu tu kalau kita rusak dululah sebelum-sebelum ni kan. Kalau kita rusak, saya akan set dalam mindset saya, ada rezeki ni sekarang ni. Sebab supaya tadi jadi hamba bersyukur. Kalau kita ni mengeluhlah kita ni. Jadi apabila kita ni melakukan perkara-perkara ni, insya-Allah hidup kita ni lebih tenang, hidup kita ni lebih berkat ni orang tadi insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi berikutan tadi sudah sempurna segmen tazkirah kita, kurangkan rasa mengeluh, lebihkan rasa syukur. Bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashyid bin Supuri. Untuk itu kita ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih Ustaz atas peluang yang diberikan kepada kami berdua dan juga penonton di luar sana untuk lebih memahami apa maksud kurangkan rasa mengeluh, lebihkan rasa syukur itu. Jadi sekali lagi terima kasih dan hingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi